uraian tentang aspek dan elemen dalam keterampilan berbahasa. Aspek dan elemen dalam keterampilan berbahasa mempunyai 4 aspek, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran mentutur, kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Seperti yang kita tahu, kemahiran mendengar bermaksud satu proses menerima dan juga memahami serta bertindak balas terhadap percakapan atau bukan percakapan yang melibatkan proses pemikiran. Peringkat-peringkat kemahiran mendengar. Peringkat awal, mengecam, mengajuk, memilih, mendengar serta menyebut bunyi atau rangkai kata. Pada peringkat ini juga, individu cuba mengecam makna perkataan dan memberi tindak balas terhadap soalan yang difahami. Seterusnya, peringkat pertengahan, mengecam dan mengingati maklumat dengan lebih terperinci, membezakan maklumat yang khusus dan maklumat biasa, serta sebab dan akibat mengenai sesuatu situasi. Yang terakhir, mengetahui perasaan dan sikap orang yang bercakap. Peringkat maju pula, mengecam, mengajuk, memilih, mendengar serta menyebut bunyi atau rangkai kata. Pada peringkat ini, individu cuba mengecam makna perkataan dan memberi tindak balas terhadap soalan yang difahami. Kita pergi kepada bentuk-bentuk dalam kemahiran mendengar. Yang pertama, mendengar secara pasif. Mendengar secara pasif adalah satu proses kemahiran mendengar yang sangat lemah. Pada peringkat ini, pendengar-pendengar terutamanya kanak-kanak yang kurang menguasai kemahiran mendengar sukar untuk memahami serta mentafsir makna sesuatu perkara yang didengarinya. Ini disebabkan oleh mungkin perkara yang didengarinya itu kurang menarik ataupun disebabkan gangguan bahasa ibunda, dialek, terhadnya perbahandaraan kata dan sebagainya. Seterusnya, kita pergi kepada mendengar secara bertelau-telau. Apa maksud mendengar secara bertelau-telau? Mendengar secara bertelau-telau ini adalah mendengar sebahagian sahaja apa yang disampaikan atau apa yang didengari oleh mereka. Contohnya, pelajar yang mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing masih kurang menguasai sesuatu bahasa yang mereka pelajari. Disebabkan itu, mereka gagal untuk membina konsep dan mengakibatkan mereka tidak memahami apa yang dipelajari. Seterusnya, mendengar secara pengamatan. Apa maksud pengamatan? Pengamatan ini maksudnya penghayatan. Jadi, pelajar-pelajar yang mendengar secara pengamatan ini sudah semestinya mempunyai pengalaman yang sedia ada terhadap apa yang mereka dengari. Justru membuatkan mereka mudah untuk memahami serta mentafsir makna sesuatu perkara yang mereka dengari dengan mengaitkan dengan pengalaman mereka yang sedia ada. Seterusnya, mendengar tanpa tindak balas. Mendengar tanpa tindak balas ini adalah seorang pendengar itu tidak memberikan sebarang respon atau tindak balas apabila mendengar sesuatu perkara. Hal ini disebabkan oleh mereka kurang memahami dan kurang peka terhadap apa yang mereka dengar. Ini membuatkan mereka kurang memberikan reaksi muka seperti marah, sedih, gembira dan sebagainya terhadap apa yang mereka dengari. Yang terakhir adalah mendengar secara kreatif. Mendengar secara kreatif ini adalah bentuk kemahiran mendengar yang paling utama dalam kemahiran ini kerana pelajar-pelajar pada akhirnya dapat membuat sesuatu pandangan terhadap apa yang mereka dengari menggunakan daya fikiran mereka secara kreatif. Kita pergi kepada aspek dalam kemahiran mendengar. Yang pertama, fizikal. Kemahiran mendengar fizikal melibatkan beberapa perkara seperti dedaun telinga, gegendang telinga, bendalih, alat-alat deria telinga tengah dan juga alat-alat deria telinga dalam. Aspek yang seterusnya adalah aspek psikologi. Psikologi ini melibatkan minda dan juga tingkah laku seseorang. Terdapat beberapa cara untuk menguasai aspek kemahiran mendengar psikologi ini. Yang pertama, mendengar secara aktif. Mendengar secara aktif ini bermaksud mendengar sambil berfikir, bertanya soalan jika tidak memahami apa yang didengari, memberi respon yang minima dan yang terakhir adalah
mendengar dalam suasana yang sesuai. Seterusnya, mendengar secara empati. Mendengar secara empati ini mendengar dengan penuh emosi. Seseorang individu yang mendengar sesuatu perkara akan cuba menyelami perasaan seseorang individu yang cuba menyampaikan sesuatu. Dan yang terakhir adalah mendengar secara menilai namun kritis. Seterusnya, kita pergi kepada aspek neurologi. Aspek neurologi dengan aspek psikologi sebenarnya tidak mempunyai banyak perbezaan, di mana kedua-dua aspek ini menekankan kita untuk mendengar sambil berfikir, kerana pada akhirnya kita dapat memberikan respon atau dapat menganalisis serta memahami apa yang kita dengar. Aspek dalam keterampilan berbahasa yang kedua adalah kemahiran bertutur. Apa itu kemahiran bertutur? Kemahiran bertutur adalah satu keupayaan seseorang untuk menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kritis secara lisan dengan sebutan yang betul. Peringkat-peringkat kemahiran bertutur. Peringkat awal, melafazkan pengucapan bertata susila, mengajuk perkataan atau ayat-ayat yang didengar, menyoal untuk mendapatkan maklumat dan membuat kenyataan berdasarkan kepada sesuatu situasi dan memberi tindak balas terhadap soalan yang difahami. Peringkat pertengahan, membuat keterangan tentang suatu gambaran objek atau gambar, menceritakan pengalaman mengikut situasi serta memberi arahan untuk membuat sesuatu. Individu juga mengambil bahagian dalam perbualan mudah dan memberi pandangan secara mudah. Peringkat maju, menerangkan sesuatu peristiwa dan mengambil bahagian dalam perbualan berbentuk perbincangan atau dialog, bertanya untuk mendapatkan maklumat dan boleh memberi penerangan terhadap sesuatu perkara, di samping boleh memberi ulasan atau kritikan terhadap sesuatu perkara. Aspek dalam kemahiran bertutur melibatkan verbal dan juga bukan verbal. Verbal mempunyai beberapa perkara seperti sebutan, tekanan, moral, tata bahasa, nada, intonasi, jeda, laras bahasa, kefasihan dan juga kelancaran. Manakala bukan verbal melibatkan dua perkara iaitu pergerakan tubuh dan juga bahasa isyarat. Aspek keterampilan berbahasa yang ketiga adalah kemahiran membaca. Apa itu kemahiran membaca? Kemahiran membaca melibatkan proses membezakan bunyi-bunyi huruf serta menggabungkan bunyi sebutan huruf untuk membentuk perkataan dan menterjemah serta memahami apa yang dibaca. Aspek dalam keterampilan berbahasa yang terakhir adalah kemahiran menulis. Kemahiran menulis adalah satu proses untuk menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea dalam pelbagai bentuk penulisan berkaitan dengan pengalaman peribadi atau ilmu pengetahuan yang sedia ada.